Bismillahirrahmanirrahim. Saya Amirul Ashiki binti Harun. Pada hari ini saya akan membentangkan uh, berkaitan dengan kod pengantar akidah Islamiyah PMK 1084 yang bertajuk Akidah dan juga penyelewengan. Okey, pertama-tama sekali saya akan menerangkan sedikit berkaitan dengan apa itu akidah. Akidah dari segi bahasa berarti simpulan, pegangan yang kuat ataupun satu keyakinan kita umat Islam. Dari segi istilah pula, akidah ialah kepercayaan yang pasti dan keputusan yang muktamad, tidak bercampur dengan syak ataupun keraguan pada seseorang yang berakidah, sama ada akidah yang betul ataupun yang sebaliknya. Akidah Islam itu sendiri adalah kepercayaan kita dan keyakinan kita terhadap Allah SWT. Akidah Islamiah adalah ikatan antara manusia dengan Allah sebagai Tuhan semesta alam, dan bumi merupakan kurniaan Allah kepada kita untuk kita syukuri. Simpulan ini semestinya disertai dengan pengakuan iaitu syahadah atau penyaksian baik secara lisan maupun secara perbuatan. Tanpa penyaksian yang kuat, maka penyaksian tersebut akan terbatal. Okey, seterusnya kita beralih kepada metodologi Al-Quran dalam penerapan akidah. Terdapat 4 metodologi Al-Quran dalam penerapan akidah. Yang pertama kita dapat lihat ialah kebebasan akal daripada paksaan dan taklid. Yang kedua adalah membentangkan akidah yang batil dan menetapkan kebatilannya. Yang ketiga, mengarahkan akal manusia untuk berfikir menerusi alam nyata. Dan yang keempat, membentangkan akidah yang benar dan menetapkan kebenarannya. Yang pertama dapat kita lihat membebaskan akal daripada paksaan dan taklid. Dalam surah Al-Baqarah ayat 256, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Tidak ada paksaan dalam agama Islam, kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam itu sendiri dari kesesatan ataupun kufur. Oleh itu, sesiapa yang tidak percaya dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh dan tidak akan putus. Dan ingatlah bahawa Allah Maha mengetahui. Okay. Daripada ayat Al-Quran kita tadi, kita dapat lihat bahawa dalam Islam tidak ada paksaan dengan kekerasan. Agama Islam ini memberi penerangan dan pemahaman kepada penganutnya, bukan untuk memaksa dan menekan seseorang dengan kekerasan untuk menerima agama Islam itu sendiri. Agama ini juga datang untuk berbincang segala raya pemikiran manusia, bukan untuk membahaskan ataupun membalas sesuatu permasalahan. Agama Islam ini adalah agama yang syumul, menyeluruh dan mencakupi segala aspek kehidupan manusia. Okey, seterusnya. Dalam surah Al-Isra ayat 36, surah ini menyeru manusia tidak mengikut sesuatu kepercayaan tanpa mengkaji ataupun berfikir dahulu. Kerana Allah menyeru kita supaya untuk kita berfikir dan mengkaji dahulu sesuatu perkara sebelum kita menerima dan mengaplikasikan perkara tersebut dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Dalam surah ini Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun, innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ul." Dan janganlah kamu mengikut apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta dipertanggungjawabkan. Jadi berdasarkan dalil ini, Allah melarang kita untuk mengikut apa yang kita tak tahu kebenarannya. Kerana nanti pada hari akhirat, segala pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita sendiri akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya. Okey, yang kedua, menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata. Okay, Al-Quran menerapkan akidah melalui arahan dan dorongan terhadap akal manusia untuk kita berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata yang kita nampak, sekaligus dengan bantuan panca indera kita, iaitu mata, telinga, mulut. Dengan adanya panca indera ni, Allah menerapkan akidah kita melalui Al-Quran untuk kita berfikir dan menganalisis segala apa yang kita nampak dan kita dengar. Menerusi analisis alam nyata ini, manusia akan fikir wujudnya Tuhan yang Maha Esa dan mutlak sifatnya sebagai ciptaan Tuhan. Jadi maksudnya dekat sini, dalam Al-Quran telah menyatakan
dalam Al-Quran terdapat beberapa surah yang telah menyatakan kehebatan dan kebesaran Allah menciptakan langit dan bumi ini. Jadi sebagai kita manusia, bila kita baca ayat tu, kita dapat lihat, kita dapat berfikir, kita dapat menganalisis adanya segala benda yang ciptaan Allah ini merupakan kewujudan Allah. Allah yang mewujudkannya dan Allah itu Maha Esa dan tidak ada yang lain yang dapat mengalahkan kuasanya. Okay. Seterusnya, wahai manusia, jika kamu meragukan, ada dalil yang mengatakan, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan beransur-ansur kamu menginjak usia hingga dewasa. Dari antara kamu yang diwafatkan dan ada pula antara kamu yang dikembalikan sampai usia yang tua. Sehingga dia mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat di bumi ini kering. Kemudian apabila kami turunkan hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dengan subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan pertumbuhan yang sihat. Jadi kita dapat lihat kat sini kejadian kita sendiri sebagai manusia merupakan kehebatan dan kekuasaan Allah SWT. Bagaimana Allah jadikan kita daripada tanah dan daripada setetes mani, kemudian jadi segumpal darah dan akhirnya segumpal daging yang menjadikan kita ni sebagai seorang insan, seorang makhluk. Kita tidak dapat berfikir bagaimana Allah mencipta kita itu sendiri. Kerana Allah itu maha berkuasa. Allah maha semua. Allah mampu mencipta semua makhluk dan Allah adalah Tuhan sekalian alam. Okay. Terdapat juga dalil dalam surah Al-Anbiya ayat 16, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Maksudnya penciptaan alam semesta iaitu langit dan bumi bukan untuk hal yang sia-sia atau main-main. Penciptaan alam semesta adalah untuk tujuan yang benar dan salah satunya agar manusia menyeru dan mengenal Allah melalui ciptaannya. Jadi dalam surah ini menyatakan Allah menciptakan alam semesta ini iaitu langit dan bumi bukan untuk hal yang hanya sia-sia ataupun hal yang main-main. Kerana tujuan Allah menciptakan alam ini adalah untuk kita menyedari dan mengenal Allah melalui cipta-ciptaannya. Okay, seterusnya memikirkan tentang faedah kesempurnaan langit dan bumi. Dalam ayat Al-Quran juga terdapat dalil-dalil yang mengajak kita untuk berfikir tentang sempurnanya kejadian Allah iaitu langit dan bumi. Di mana hadis tersebut bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, perhatikanlah dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dari segala kejadian yang menakjubkan yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya. Dalam pada itu, segala tanda dan bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah dan segala rasul yang menyampaikan perintah-perintah Allah dan memberi amaran, tindakan memberi faedah kepada orang yang menaruh kepercayaan kepadanya. Jadi, ada lagi, terdapat beberapa dalil lagi yang menyuruh kita ni untuk berfikir dan menganalisis kejadian Allah untuk kita muhasabah diri kita dan mengakui bahawa Allah itu maha berkuasa. Apakah kamu tidak seperti dalam surah Az-Zumar ayat 21, apakah kamu tidak memperhatikan bahawa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian ditumbuhkannya dengan air-air itu tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering, lalu kamu melihat kuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Jadi dalam surah Az-Zumar ini kita dapat lihat bahawa daripada tadi kita dapat lihat Allah cipta langit, Allah cipta bumi, Allah cipta manusia dan juga Allah juga yang menurunkan hujan. Bagaimana hujan itu tumbuh dan daripada air hujan itu tumbuhnya tanaman-tanaman yang warnanya macam-macam dan tanaman tersebut sampai masa dia akan kering, kemudian turun boleh hujan, dia subur kembali, hancur berderai. Jadi setiap perkara yang berlaku itu adalah pelajaran kepada
orang-orang yang mempunyai akal, iaitu untuk kita sebagai manusia untuk berfikir. Dapat juga ditafsirkan dalam surah An-Nur ayat 43. Tidakkah engkau melihat bahawa Allah mengarahkan awan bergerak perlahan-lahan. Kemudian dia mengumpulkan kelompok-kelompoknya. Kemudian dia menjadikan tebal berlapis-lapis. Selepas itu engkau melihat hujan turun dari celah-celahnya. Dan Allah pula menurunkan hujan batu dari langit dan gunung ganang awan yang ada padanya. Lalu dia menimpakkan hujan batu itu kepada siapa yang dikehendakinya. Sinaran kilat yang terpancar, awannya demikian keadaannya, hampir-hampir menyambar dan menghilangkan pandangan. Okey, daripada sini, tadi Allah menjelaskan bahawa dia jugalah yang menurunkan hujan. Dekat sini, dia jugalah yang mengarahkan awan-awan untuk bergerak. Bagaimana awan tersebut bergerak dengan perlahan, awan tersebut berlapis-lapis, celah-celahnya turunnya hujan, hujan batu, dan hujan itu sendiri turun dengan kehendak Allah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Kilat dia terpancar. Dalam surah An-Nur ayat 43 dan surah Az-Zumar ayat 21 dapat kita lihat betapa berkuasanya Allah SWT kepada seluruh alam ini kerana melalui ayat ini sebagai umat Islam kita dapat berfikir dan menganalisis dan mempercayai bahawa Tuhan itu Maha Esa dan apa yang terdapat dalam Al-Quran itu adalah benar dan segala kejadian dan ciptaan Allah itu adalah nyata. Okey. Seterusnya, yang ketiga, mendedahkan akidah yang batil dan mengisbatkan kebatilannya. Apa itu akidah yang batil? Akidah yang batil ialah kita menafikan atau kita meragukan tentang keesaan Allah dan juga kekuasaan Allah. Yang kedua, mengamalkan kepercayaan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu Quran itu sendiri merupakan wahyu, mukjizat yang terbesar bagi kita umat Islam. Dan As-Sunnah itu sendiri adalah perlakuan Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah SWT. Jadi kenapa kita nak mengamalkan kepercayaan yang bertentangan dengan apa yang diturunkan oleh Allah sendiri? Yang ketiga, melakukan perbuatan syirik terhadap Allah SWT. Dapat kita lihat terdapat pelbagai perbuatan syirik yang dilakukan oleh umat manusia dan perbuatan tersebut telah menyebabkan kita ini berada dalam gelombang kekufuran. Kita lihat contoh-contoh akidah yang batil. Kita dapat lihat contoh yang pertama, orang Yahudi. Di mana orang Yahudi ni dia mempercayai bahawa Uzair adalah anak Allah. Yang kedua, orang Nasrani. Orang Nasrani ni dia percaya bahawa Nabi Isa adalah putera Allah juga. Jadi orang Yahudi dia percaya Uzair anak Allah. Orang Nasrani pula dia percaya Nabi Isa anak Allah. Yang ketiga, penganut agama Kristian dia percaya bahawa Tuhan itu satu tapi ada tiga, iaitu Trinity. Okey, kita beralih ke seterusnya. Kita dapat lihat, okey, yang ni adalah dalil yang mengatakan bahawa orang Yahudi itu dia percaya, dia kata bahawa Uzair ni anak Allah. Kita baca dalilnya. Surah At-Taubah. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah putera Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih adalah putera Allah. Al-Masih itu sendiri adalah Nabi Isa. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah memerangi melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih, iaitu Nabi Isa, putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh beribadah kepada Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, dan Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dalil ini menceritakan bahawa orang Yahudi itu percaya bahawa Uzair adalah anak Allah, dan orang Nasrani percaya bahawa Nabi Isa anak Allah. Sedangkan Allah turunkan Nabi untuk menyeru umat manusia ini supaya mempercayai dan mempercayai kewujudan keesaan Allah. Tapi bagaimana pula mereka mengubah perkara tersebut menjadi sesuatu perkara yang menyeleweng dan terbatal daripada akidah Islam. Okey. Seterusnya, orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah putera Allah. Dia adalah seorang yang Allah Azza wa Jalla matikan selama 100 tahun. Kemudian Allah bangkitkan kembali.
Orang-orang Yahudi menyebut dengan Isra. Isra ni adalah nama samaran bagi Uzair. Jadi mereka percaya bahawa Uzair ni anak Allah sebenarnya, tapi dia dimatikan 100 tahun. Jadi Allah bangkitkan lagi Uzair itu. Yang kedua, orang-orang Nasrani berkata Al-Masih adalah putera Allah dan Nabi Isa bin Maryam, anak Maryam alaihissalam, ataupun Yesus bin Maria. Dia orang punya kepercayaan, dia percaya ya Nabi Isa itu adalah Yesus. Mereka menyatakan bahawa Allah memiliki anak. Allah dan Masjid Allah Azza wa Jalla, dari apa yang mereka katakan ini adalah perkataan yang mengandung pengingkaran terhadap kemuliaan dan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Jadi kedua-dua golongan ini, Yahudi dengan Nasrani ini, diorang mempersekutukan Allah. Sedangkan Allah itu Maha Esa, tapi diorang menduakan Allah SWT dan mengatakan Uzair yang sememangnya utusan Allah, dan makhluk Allah, dan juga Al-Masih, Nabi Isa, Nabi yang diutuskan oleh Allah untuk membawa agama Islam itu adalah Tuhan. Sedangkan mereka sendiri adalah merupakan makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, diutuskan oleh Allah, dan mereka pula dijadikan Tuhan oleh golongan-golongan ini. Okey, seterusnya. Inilah akidah ataupun prinsip orang Muslim. Ia harus meyakini bahawa Allah tidak mempunyai keturunan. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Tidak mempunyai anak. Hal ini tidak seperti yang diyakini oleh Nasrani. Inilah kandungan penting dari surah Al-Ikhlas. Allah Ta'ala berfirman, "Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad." Artinya Allah tidak beranak dan Allah pula tidak diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Dalam ni Allah jelas mengatakan yang dia ni tidak beranak dan tidak pula mempunyai keturunan diperanakkan. Dan tak ada seorang makhluk yang di muka bumi ni yang setara dengan Allah SWT. Sedangkan dia adalah mencipta kita semua. Jadi tidak ada benda yang boleh disamatarafkan dengan Allah. Seterusnya, kita kenal pula pandangan Kristian. Kristian ni dia mengenal Nabi Isa sebagai tidak sama dengan, dia orang memandang Nabi Isa tidak sama dengan pandangan Islam. Sedangkan Islam sendiri memandang Nabi Isa itu merupakan Tuhan, merupakan utusan Allah. Mereka memanggil Nabi Isa ini dengan Al-Masih, iaitu panggilan Jesus Christ, dan baginda dianggap anak Tuhan ataupun Tuhan anak, Son of God ataupun God the Son. Mereka juga percaya dengan akidah ketuhanan Trinity, iaitu Tuhan tiga dalam satu. Tuhan diorang percaya Tuhan itu satu tapi tiga, iaitu Tuhan Bapa Allah, Tuhan Roh Kudus, Malaikat Jibril, dan Tuhan Anak Nabi Isa. Jadi Trinity ni diorang dipercaya diguna pakai oleh penganut Kristian. Tuhan Anak atau Tuhan ini bagi penganut Kristian mempunyai berbagai-bagai keistimewaan dan keagungan yang tersendiri. Sedangkan Islam menegas bahawa Nabi Isa bukan anak Tuhan. Tapi baginda adalah seorang Rasul yang diutuskan kepada Bani Israel. Baginda adalah manusia yang mempunyai banyak mujizatnya. Segala pandangan akidah Kristian terhadap Jesus Christ atau Nabi Isa dijawab panjang lebar dalam Al-Quran. Dalam jawapan Allah itu sekaligus menempelak akidah yang menyeleweng dan salah dari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Okey. Seterusnya, dapat dilihat dalam surah An-Nisa ayat 171. Ya ahlul kitab bila ta'malu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, janganlah kamu melampaui batas dalam perkara agama kamu, dan janganlah kamu mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan yang benar. Sambungan dia, Innamal Masih Isa bin Maryam. Sesungguhnya Al-Masih iaitu Nabi Isa itu Nabi Isa anak Maryam itu adalah seorang pesuruh Allah, utusan Allah. Sambung lagi, wala taqulu thalatha. Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Di sini dalam surah Nisa ini adalah tegas Allah menyatakan yang dia bukan tiga. Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga, sedangkan Tuhan itu Maha Esa. Sambung lagi, innamallahu ilahu wahid. Hanya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi daripada surah An-Nisa ayat 171, Allah telah menerangkan dengan memperjelaskan dengan sedetail seperinci, dengan terperinci berkaitan dengan hal tersebut. Jadi mengapa kita sebagai umat Islam hendak menyeleweng,
Mengapa kita sebagai umat manusia yang diciptakan Allah itu sendiri menyeleweng perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah SWT, iaitu Tuhan yang menciptakan kita sendiri. Seterusnya, membentangkan akidah yang benar dan menetapkan kebenarannya. Akidah yang benar ni apa? Akidah yang benar ni merupakan keyakinan yang teguh terhadap kewujudan Allah, keesaan Allah dan kekuasaan Allah. Dia tadi bertentangan dengan kebatilan. Kebatilan tadi dia tak percaya. Keyakinan ni dia percaya dengan teguh terhadap kewujudan, keesaan dan kekuasaan Allah. Yang kedua, menjauhkan diri daripada mensyirikkan Allah. Dan yang ketiga, keyakinan dan kepercayaan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, di mana dalam akidah yang benar ini kita percaya bahawa dan kepercayaan kita tu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, di mana kedua-dua perkara tersebut merupakan kunci keimanan kita kepada Allah SWT. Okey. Seterusnya, semua orang Islam sepatutnya ketahui bahawa akidah yang benar adalah dirujuk daripada sumber yang benar, iaitu daripada sumber Al-Quran dan Hadis. Tak ada keraguan kepada kita sekiranya hujah itu bersandarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Jika kita ada ilmu bahawa hadis tersebut benar-benar daripada Rasulullah dan bukannya rekaan, maka kita wajib diterima sebagai sumber kepercayaan. Jamhur ulama telah bersepakat bahawa sumber yang sahih adalah sumber daripada Al-Quran dan Hadis. Okay. Kita terus kepada dalil. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Muhammad, iaitu utusan Allah, kitab suci Al-Quran, mujizat Allah, dan tidak menjadikan kepadanya satu yang bengkok terpesong. Jadi Allah turunkan utusan dia Muhammad dan membawa wahyu, iaitu kitab suci Al-Quran, supaya kita ni tidak terpesong daripada jalan yang benar. Seterusnya kita dapat lihat sumber asal tidak berubah walaupun kaedah untuk mengaplikasi hukum itu berkembang dengan peredaran zaman. Daripada Al-Quran itu sendiri tak ada perkara yang berubah seiring dengan peredaran zaman. Jadi ke mana-mana, walaupun zaman itu berubah, zaman mana sekalipun, Al-Quran tidak akan berubah. Sesungguhnya sama-sama bersabda, maka sesungguhnya siapa antara kamu yang hidup selepasku, dia melihat banyak perselisihan, maka hendaklah kamu pegang dengan sunnahku dan sunnahku khulafa ar-rasyidin. Gigitlah ia sekuat hati dengan gigi geraham, dan hendaklah kamu jauhi perkara yang diada-adakan dengan dalam urusan agama, kerana ia bid'ah, sedangkan perkara itu adalah sesat. Okay, sejarah, kita lihat pula sejarah aliran pemikiran akidah. Yang pertama kita lihat pada zaman Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah ini, kepercayaan akidah umat Islam pada zaman Rasulullah kuat dan kukuh. Jadi mereka ini bersih daripada syirik dan khurafat. Tidak timbul juga pembahasan ataupun pertelingkahan pendapat antara mereka. Jadi mereka ni mempunyai kefahaman mendalam terhadap agama kerana mereka hidup sezaman dengan Rasulullah. Segala persoalan mereka akan tanya terus kepada Rasulullah. Jika Rasulullah tak dapat jawab, maka dia akan tunggu sehingga wahyu turun dan menjelaskan perkara tersebut. Seterusnya, Allah melarang umat Islam untuk mempersoalkan isu ketuhanan. Disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 163, dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Okay. Kita tengok pula akidah zaman Khulafa ar-Rasyidin. Akidah yang kukuh pada zaman ini, sebagaimana dalam zaman Rasulullah, perselisihan yang timbul hanyalah masalah cawangan saja, dan beriman mengikut zahir ayat. Mereka ini mengelakkan diri daripada mentakwilkan ayat yang musyabahah. Okay, seterusnya zaman Saidina Uthman. Pada zaman Saidina Uthman telah berlaku pergolakan politik yang telah mengakibatkan pembunuhan Uthman bin Affan. Kita beralih kepada zaman Ali bin Abi Thalib. Pada zaman Ali ini telah berlaku perpecahan umat Islam sehingga terjadinya perang Siffin dan terbentuknya Majlis Tahkim. Peperangan Siffin ni apa? Peperangan Siffin ni adalah pertempuran antara Muawiyah dengan Saidina Ali di tebing Sungai Furat yang kini terletak di Syria, iaitu Syam. Majlis Tahkim pula ialah intipati kepada sesuatu peristiwa. Intipati kepada sesuatu peristiwa untuk menyelesaikan perselisihan yang berlaku antara penyokong Muawiyah dan juga penyokong Saidina Ali. Berhubung dengan penentuan siapa yang sah untuk menjadi khalifah setelah Uthman bin Affan ini meninggal, wafat. Penentuan tersebut dilakukan oleh wakil daripada pihak Ali, iaitu Abu Musa Asy'ari, dan wakil daripada pihak Muawiyah, iaitu peristiwa tahkim berlaku lama sehingga terjadinya perang saudara yang berkesudahan, iaitu perang Siffin dan kedua-dua kumpulan tersebut. Kita beralih kepada zaman Bani Umayyah. Pada zaman Bani Umayyah ni, persoalan dan pembahasan isu akidah semakin banyak, semakin berleluasa. Akibat daripada beberapa faktor seperti fahaman akidah sebelum ni, wujudnya beberapa golongan yang menghasilkan fahaman yang berbeza. Jadi bila berlakunya perluasan empayar,
ramai akidah Islam yang telah tersebar luas ke seluruh pelosok dunia. Ramai orang yang sebelum ini orang bukan Islam masuk ke dalam agama Islam. Jadi mereka ini masih ada sisa baki mereka agama mereka dahulu dan mereka mencampur adukkan agama tersebut dengan agama yang mereka ada, itu Islam. Bila mereka mencampurkan kedua perkara tersebut, maka terjadilah sesuatu akidah yang menyeleweng. Unsur-unsur agama lama dalam diri penganut Islam yang membaharui Islam. Contoh perdebatan berkaitan dengan akidah seperti isu qada dan qadar. Menurut Khairun Nas dan Wan Muhammad Farid, perbalahan yang berlaku dalam isu qada dan qadar ini telah membawa kepada perpecahan umat Islam. Daripada isu lain yang timbul daripadanya seperti isu mengkafirkan, sesat dan menyesatkan antara satu sama lain. Kita lihat pula metod yang digunakan pada zaman Bani Umayyah. Metod yang sering digunakan bagi menyelesaikan satu permasalahan ataupun persoalan adalah perdebatan, diskusi, penggunaan logik akal. Di mana daripada ini telah wujudnya dua golongan, iaitu golongan Syiah dan golongan Khawarij. Hasil daripada perbalahan politik. Dan daripada golongan ini telah menghasilkan beberapa fahaman-fahaman lain seperti Jabariyah, Mu'tazilah, Syiah dan sebagainya. Jadi, apakah itu Syiah? Syiah ialah berasal daripada perkataan Arab, maksud pengikut dan pembela seseorang. Golongan yang berpendapat bahawa Saidina Ali bin Abi Thalib lebih berhak dan utama daripada para sahabat untuk memegang tampuk pemerintahan. Jadi mereka ini merupakan pengikut Ali yang sangat ekstrim. Mereka percaya bahawa Ali adalah lebih layak untuk menggantikan sebagai menjadi khalifah daripada sahabat-sahabat yang sebelumnya. Okey, akidah Syiah ini telah menyeleweng. Jadi apa penyelewengannya? Yang pertama, khalifah diwasiatkan secara nas. Yang kedua, imam adalah maksum. Yang ketiga, ilmu Allah berubah-ubah mengikut sesuatu peristiwa yang berlaku kepada manusia. Yang semestinya perkara ini adalah menyeleweng. Yang keempat adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Aksari sebagai kemunculan semula Imam Mahdi dan kumpulan orang yang telah mati untuk memberikan keadilan. Yang kelima, mereka ini adalah berpura-pura. Yang keenam, Saidina Ali disamatarafkan dengan Allah SWT. Dan yang ketujuh, mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW. Kerana mereka ini sangat ekstremis dan sangat menyokong Ali SWT. Sedangkan Ali sendiri tidak membahaskan perkara tersebut. Jadi, yang seterusnya, golongan Khawarij. Apa ni Khawarij ni? Khawarij ialah kelompok Muslim yang pada mulanya disokong Saidina Ali, tapi ditolak kepimpinan Saidina Ali. Ajaran utama golongan Khawarij ni ialah kaum muslimin yang melakukan dosa besar adalah kafir. Jadi, kaum muslimin yang terlibat dalam perang Jamal, iaitu perang antara Aisyah, Talha, Zubair untuk melawan Ali dengan orang perantara termasuk menerima dan membenarkannya adalah kafir. Khalifah harus dipilih rakyat serta tidak harus daripada keturunan Nabi Muhammad dan tidak mesti keturunan Quraisy. Jadi seorang Muslim dari golongan mana pun boleh jadi khalifah dan mampu untuk pimpin dengan baik. Yang keempat, menghalalkan darah orang kafir dan orang Islam yang mereka hukum kafir melalui takfir. Jadi mereka ini mengkafirkan orang dan juga mengkafirkan sahabat-sahabat. Seterusnya golongan Jabariyah berasal dari perkataan al-jab ataupun jabrun yang bermaksud tergagah atau digagahi. Muncul di Kufah pada zaman pemerintahan Umayyah yang dibawa oleh seorang lelaki nama Jaham bin Ibn Safwan dari Khurasan. Mereka adalah golongan yang berlebih-lebihan dalam masalah takdir sehingga menganggap bahawa manusia ni tak memiliki kehendak lain dan tidak memiliki pilihan untuk berbuat. Semua dipaksa oleh Allah dan seperti mana gerak tubuh yang tidak dapat dikawal oleh miliknya. Seterusnya kita dapat lihat akidah golongan Jabariyah. Masa ini beriktikad bahawa manusia itu dipaksa dan digagahi sepenuhnya oleh Allah. Manusia langsung tak berkemampuan melainkan Allah. Manusia seperti kapas dan debu yang ditiup angin. Segala buruk dan baik itu Allah yang menentukan ke atas manusia. Syurga dan neraka tidak kekal kerana yang kekal adalah zat Allah saja. Kekal yang dalam Al-Quran itu bermaksud lama. Kitab Allah baru, Allah tidak dapat dilihat pada hari akhirat kelak. Dalil mereka, maka bukanlah kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah yang menyebabkan pembunuhan mereka. Dan bukanlah engkau, wahai Muhammad, yang melempar ketika engkau melempar, dan akan tetapi Allah jugalah yang melempar untuk membinasakan orang yang kafir dan untuk menggunakan orang-orang yang beriman dan penggunaan yang baik kemenangan daripadanya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Jadi kita dia orang percaya kita ni tak, manusia ni tak mempunyai kuasa apa pun. Segala perbuatan kita adalah dengan Allah SWT. Allah SWT yang memaksa kita untuk melakukan sesuatu tersebut.
Baik. Mujiah. Mujiah ini apa? Iman bagi golongan mujiah adalah tasdik. Itu membenarkan dalam hati. Ikrar dengan lisan. Adapun amal perbuatan, ianya tidak termasuk dalam hakikat iman. Iman tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Jadi ring center. Pelaku maksiat namun mempunyai keimanan yang sempurna tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Kufur terhadap Allah iaitu jahil terhadap dia kerana bagi golongan ini keimanan itu adalah makrifat, pengetahuan. Jadi bila kita mengetahui adalah kita berimanlah. Ini seperti mana yang telah dihayatkan adalah perkataan dari Jam bin Safwan sebagaimana Mujiah mengatakan bahawa setiap yang bermaksiat kepada Allah SWT, dosa tersebut adalah dosa besar. Ini seperti mana kita lihat dalam maqalat Al-Islami. Seterusnya ciri-ciri Mujiah. Ciri-ciri Mujiah ni apa? Mujiah ini iman mereka adalah tasdik, itu membenarkan dalam hati dan nutuk, ikrar dengan lisan saja. Adapun amal perbuatan, ianya tidak termasuk dalam hakikat iman. Jadi bagi mereka ni iman adalah dari segi perkataan. Bila kita tahu benda tu, maka kita dah beriman. Kita tak perlu untuk beramal dengan dia. Tak. Iman tidak bertambah dan tidak juga berkurang. Pelaku maksiat namun mempunyai keimanan yang sempurna tidak akan dimasukkan dalam neraka. Okay. Mu'tazilah. Adalah satu sahaja cabang pemikiran Islam yang terkenal dengan sifat rasional dan liberal. Ciri utama yang membezakan pemikiran ini daripada pemikiran teologi Islam lainnya adalah pandangan yang lebih banyak menggunakan dalil akal. Jadi, dalam membahaskan isu berlaku dosa besar, Mu'tazilah berpegang dengan prinsip manzilah baina manzilatain, iaitu posisi tengah antara iman dan kufur. Menurut Mu'tazilah, kalau pelaku dosa besar ini tak boleh dihukum beriman, dihukum beriman sebagaimana mereka juga tidak boleh dihukum kafir. Jadi mereka ni tidak beriman dan juga tidak kafir. Dia digelar fasik yang kelak akan kekal dalam neraka walaupun mereka beriman kepada Allah SWT. Mu'tazilah bersandarkan kepada firman Allah. Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan melaknatkannya serta menyediakan azab yang siksaan yang besar. Surah An-Nisa ayat 93. Jadi, apa berkaitan dengan empat metodologi yang kita baca tadi? Apakah hubung kait dengan akidah pemikiran yang menyamai? Okay. Contohnya, saya bagi sini golongan Syiah yang menyamatarafkan Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Allah SWT. Sedangkan Ali itu adalah hanya manusia biasa. Ali adalah utusan Allah. Allah mempunyai zat yang Ali adalah sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Bukan utusan Ali adalah sahabat Nabi. Allah mempunyai zat yang paling agung dan tidak dapat dibandingkan dengan makhluk lain, bahkan Nabi sekalipun. Jadi tak ada siapa yang boleh disamatarafkan dengan Allah. Tak ada siapa yang lebih berkuasa daripada Allah, bahkan Nabi sekalipun. Dapat kita lihat macam mana Allah mengisbatkan, macam mana Allah membenarkan perkara tersebut. Oleh itu, kita dapat lihat dalam surah An-Nahl ayat 74. Oleh itu, janganlah kamu mengadakan sesuatu yang sebanding dengan Allah. Kerana sesungguhnya Allah mengetahui setakat mana buruk perbuatan syirik kamu sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Allah juga menyebut dalam surah Al-Ikhlas iaitu Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa, iaitu Tuhan itu Maha Satu. Tidak ada yang lain selain yang lebih berkuasa selain daripada Allah SWT. Kerana segala makhluk dan segala apa yang ada di muka bumi maupun di langit ini adalah semua ciptaan Allah. Allah yang Maha berkuasa untuk menciptakan kita semua. Allah yang Maha menghidupkan dan mematikan kita semua. Jadi itu sahaja perkaitan yang dapat kita lihat. Sebenarnya terdapat lagi berbagai perkaitan yang dapat kita lihat, tetapi saya hanya membawakan satu contoh. Di mana contoh tersebut kita dapat diaplikasikan dalam hidup. Dalam Al-Quran ini terdapat pelbagai ayat yang telah menyatakan bahawa Tuhan itu memang satu dan Tuhan itu esa dan Maha berkuasa. Jadi tidak diragukan lagi kita sebagai umat Islam untuk mempercayai bahawa Allah itu satu dan tidak mengikut akidah yang menyeleweng. Ada dalil mengatakan, Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan rezekikanlah kami untuk mengikutinya dan tunjukkanlah kami kebatilan itu sebagai kebatilan dan rezekikanlah kami untuk menjauhinya dan jangan jadikan terkeliru ke atas kami sehingga kami sesat dan jadilah kami orang-orang yang beriman sebagai pemimpin.
Okey, sekian itu sahaja pembincangan daripada saya berkaitan dengan metodologi Al-Quran dalam penerapan akidah dan masa dan juga akidah-akidah yang menyeleweng. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.